Okay, kita tengok yang latihan minggu lepas. Sini yang bahasa Yunani. Okay, perkataan tamadun diambil daripada perkataan Latin. Perkataan Latin. Okay, perkataan Latin. Iaitu apa? Civitas. Okay, civitas. Okay, iaitu civitas yang bermaksud Bandar atau kota. Okay, bandar atau kota. Tahap kemajuan dalam kehidupan masyarakat dicapai dalam bidang apa? Budayaan. Kebudayaan. Bidang kebudayaan, sains, industri dan sistem kerajaan. Okey, bahasa English. Tamadun disebut civilization. Okay, civilization iaitu tahap pembangunan apa? Manusia. Okay, manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Okay, dalam bahasa Arab, perkataan tamadun berasal daripada bahasa Arab mudun, madain dan madana yang bermaksud tinggi budi bahasa. Tinggi budi bahasa dan pembukaan pandar. Istilah lain yang sama pengertiannya ialah apa? Ialah? Kamu tengok atas. Hadrat dan hadari. Hadara. Okey, hadara. Okey, ialah hadara dan hadari. Okey, dalam BM. Tamadun ialah suatu apa? Manusia. Suatu manusia? Manusia Suatu peradaban. Peradaban. Okey, peradaban yang ni peradaban. Okey, peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan serta perkembangan pemikiran. Okey, pemikiran. Okey, kemudian yang sini. Mau cakap banyak tak ada kan? Okey, bukan tak ada tapi dia sudah kasih ringkaskan. Okey, tamadun sebagai suatu sistem masyarakat. Okey gak? Boleh gak? Kalau saya masuk teks di sini, boleh ke dia masuk? Nanti dia besar sangat. Ialah suatu... Cikgu bagi jawapan tu dalam WhatsApp lah atau chat. Oi, kalau saya bagi jawapan tak payah bincang jawapan lah kan? Payah bincang lah. Okey. Tamadun sebagai suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran. Okey, yang dapat membantu menambah hasil pengeluaran yang bergantung pada 4 unsur iaitu bahan ekonomi, sistem, politik, kemudian pengetahuan dan seni. Okey, kemudian tradisi barat. Okey, istilah civilization. Istilah civilization digunakan bagi menggambarkan tahap sesuatu masyarakat. Menggambarkan tahap sesuatu masyarakat atau budaya.
atau budaya yang kompleks. Masyarakat bertamadun diukur melalui pencapaian teknologi dan ilmu, ekonomi, struktur politik. Okey, ini jawapannya panjang. Melalui pencapaian teknologi dan ilmu, ekonomi, struktur politik, masih lagi koma, lepas tu kemasyarakatan dan pertempatan di kawasan padat. Cikgu, masyarakatan dan No, kemasyarakatan ada di sini. Kemasyarakatan di sini. oh, Hanya dia koma, struktur politik koma, kemasyarakatan dan pertempatan. Dia bersambungnya. Okey. Kemudian masyarakat barat. Tamadun dikaitkan dengan pembangunan. Kalau orang barat, mereka mementingkan lahiriah. Okey, pembangunan lahiriah. Terutama dalam bidang kebudayaan. Okey, kebudayaan seperti kesenian. Lepas tu kesenian penulisan, koma. Okey, lepas tu undang-undang dan perpandaran. Kamu boleh sambung ke bawah sini. Ya, boleh sambung ke bawah. Tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah. Okey, kemudian yang keempat. Okey, Ibnu Khaldun ini dari sudut pandangan Islam, okey, memperkenalkan konsep umran dan hadarah yang bermaksud perpandaran dan tamadun. Perpandaran dan tamadun dalam bukunya yang bertajuk Muqaddimah. 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 Okay, namun begitu terdapat istilah lain iaitu hadarah. Kita nak pergi sana sikit. Itu hadarah, iaitu hadarah dan madaniyah. Hadarah dan madaniyah yang lebih menepati konsep tamadun Islam dan berpusat kepada wahyu. Okey, sudah? Belum. Syafiqah, you bukan sakit ke? Syafiqah, sakit sudah okey kah? No respond. Apa cikgu? Saya tanya, you sakit sudah okey kah?
Okay. Kalau sudah bagi tahu saya ya, saya mau move ke bawah. Dah. Syafika belum kan? Oh, Cikgu dah. Okay. ada connection. Alright, dah. Okay. Kita tengok orang yang kelima. Okay. Sheikh Muhammad Naqib ah. Okay, dia kata tamadun ialah keadaan. Ayo, sangat relax lah saya. Tamadun ialah keadaan kehidupan. Kehidupan insan masyarakat. Keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan. Susila dan kebudayaan. Tata susila dan kebudayaan. Yang Luhur. Ialah yang luhur bagi sesebuah masyarakatnya. Kalau sudah bagi tahu Dah. Gowe mesti sudah. Syafika, tinggal Syafika mesti. Ini Mikat. Dah cikgu. Okey. Mukabilah. Alright. Okay. Dah clear. Okay. So, okay, apa yang kamu sudah buat di sini, ya, start daripada bahagian ni. Start daripada ini. Ini ialah maksud tamadun. Maksud tamadun. Ini kalau kamu boleh hafal, memang kalau kamu jawab dalam essay itu, memang sudah dapat full marks. Okay. Ini dalam maksud tamadun. Lepas tu, okay, ini ialah konsep tamadun. Konsep tamadun mengikut pandangan Barat dan Islam. Jadi kalau kamu boleh hafal Barat, kalau untuk pandangan Barat dia ada 3. 1, 2, 3. Dalam 3 ini sudah ada markah belas-belas. Okey, ada 10 markah, saya rasa ada 10 markah di sini. Okey, daripada sudut pandangan Islam ini 2. Okey. Jadi ini 2 saja kalau kamu boleh baca dan fahamkan, lepas tu boleh hafal, ini sudah boleh dapat markah. Ya. Okey, ini untuk minggu lepas. So minggu ini kita nak masuk yang baru. Okey, kita nak masuk yang baru, iaitu ciri-ciri tamadun awal dunia. Okey, apa itu ciri-ciri tamadun? Okey, contohnya, kalau kita kata seseorang tu apakah ciri, okey, kita nampak seorang perempuan,
wanita. Ciri-ciri wanita itu okey, mungkin dia rambut panjang. Okey. Lepas tu dia gemuk. Okey. Lepas tu dia pakai spek mata. Okey, lepas tu macam mana lagi? Dia suka pakai skirt. Okey, itu adalah ciri-ciri luaran kita boleh nampak. Okey. Jadi kalau sesebuah tamadun dalam sesebuah masyarakat yang bertamadun seperti yang saya sudah bagi tahu minggu lepas, manusia yang sudah bertamadun ini dia mesti macam mana? Dia mesti memenuhi semua benda. Dia mesti ada pendidikan, ada agama. Lepas tu dia mesti tinggal di bandar. Okay, dia mesti ada pakaian. Macam tu. Semua dia mesti lengkap. Okay. Jadi untuk kalau sesebuah tamadun yang lengkap, dia mesti ada 9 benda ini. Dia mesti ada 9 benda. Okay. Contohnya di Malaysia, kita ada sistem pemerintahan. Kita ada tulisan kita. Dan penyimpanan rekod kita ada simpan di dalam zoo. Kita ada agama dan kepercayaan. Kita ada aktiviti pertanian, perdagangan. Kita ada organisasi sosial. Lepas tu kita ada banyak barang-barang kesenian, kesusastraan, buku apalah. Okay. Pengkhususan kerja pun ada. Teknologi kita pun ada. Bandar. Bandar ini ialah tempat tinggal. Okay. So contohnya di Malaysia, kita sudah memenuhi 9 ciri ini. Jadi kita adalah orang yang bertamadun, negara yang bertamadun. Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Boleh. Okey ya. So apa yang ada dalam tamadun dunia? Apa yang ada? Yang pertama kita lihat kepada pertanian dan perdagangan. Okey. Kegiatan pertanian memang sudah mula awal-awal lagi memang sudah wujud. Zaman apa sudah wujud pertanian? Zaman apa sudah wujud pertanian? Neolitik. Yes, Neolitik. Neolitik sudah ada pertanian. Jadi pertanian ini dia telah meningkatkan kehidupan manusia. Maksudnya mereka tak payah lagi pergi memburu dah. Susah payah nak pergi memburu, pergi memungut hasil hutan. Tak payah. Mereka tanam sendiri dan mereka ada hasil. Okey, jadi perkembangan kegiatan pertanian ini, kegiatan pertanian mereka boleh berkembang sebab mereka sudah tahu membina saliran. Membina saliran air. Air boleh disalur terus ke kawasan pertanian. Tak payah mereka pergi angkut-angkut dah. Okey, lepas tu mereka telah membuat kincir air. Ya, kincir air untuk membawa air masuk pun juga ke kawasan pertanian. Mereka telah mencipta pelbagai peralatan, ya, peralatan untuk membuat pertanian. Dan mereka membina teres di kawasan tanah tinggi. Kalau teres di tanah tinggi contohnya macam di Cameron Highland. Ya, dia punya bukit telah dibotong-botong macam berteres untuk pertanian. Itu ialah pembinaan teres. Okey, dia akan menanam di kawasan cerun bukit. Okey. So ini ialah faktor kenapa mereka kegiatan pertanian tu boleh berkembang. Okey. Lepas tu kalau lebihan, kalau ada lebih, contohnya mereka tanam sayur. Kalau sayur itu ada lebih mereka akan jual. Okey, mereka akan jual. Jadi telah mewujudkan kegiatan perdagangan. Jadi perdagangan ini ada 2 jenis. Satu perdagangan tempatan. Okey, tempatan. Kemudian satu lagi perdagangan jarak jauh. Okey, satu yang tempatan, memang dalam tempatan lah mereka mendapat barang-barang yang mereka mahu, mereka tukar-tukar barang dengan orang-orang tempatan. Tapi perdagangan jarak jauh ini mereka antara contohnya antara Sumer dengan Mesir, Sumer dengan Mohenjo-daro. Okey, Mesir ini ialah satu kerajaan kerajaan dulu. Sumer ini ialah Sumeria. Mohenjo-daro ini di India. Okey. So ini tempat-tempat mereka menjual sampai ke tempat orang lain. Okey. So ini pertanian dan juga perdagangan. Okey. Bunyi apa tu? Okey, pembentukan bandar. Okey, bandar ini perkembangan dalam bidang pertanian menyebabkan manusia membina pertempatan kekal. Ya,
So oleh kerana tempat itu sangat subur untuk pertanian, jadi mereka tinggal menetap di sana, mereka tidak pindah-pindah dah. Okey. Jadi perkembangan kawasan pertempatan mereka bermula dengan macam tu. Mula-mula mereka buat kampung. Okey. Lepas tu pertambahan penduduk, apabila penduduk semakin bertambah, kampung ini akan berkembang. Lepas tu disatukan akan menjadi bandar. Ya, contohnya bandar ABCD sekitar. Lepas tu ABCD ini dia akan jadi bandar A macam tu. Ya, kampung kecil berkabung jadi bandar. Lepas tu bandar ini dia akan menjadi pusat pentadbiran ekonomi dan juga kebudayaan. Okey, pembentukan bandar. So bandar-bandar mereka, ciri-ciri bandar, dia punya rumah disusun. Ya, susun atur bangunan dan kediaman sistematik. Okey. Okay, kamu tengok ni gambar. Okay, ini adalah pertempatan. Di Bandar Uruk. Okay, macam-macam ah. Ini ialah di Mesopotamia. Nanti kamu akan belajar tamadun ni. Tengok rumah-rumah mereka. Ini ialah Bandar Mesopotamia. Besar macam ni. Okay, ini ialah negara kota yang paling terawal. Berusia 6,000 tahun. Memang cantik. You tengok mereka tak ada teknologi tapi mereka boleh buat jambatan macam ni. Yang ini adalah kapal-kapal. Kapal-kapal dia ada sungai. Dia akan lalu sungai sampai sini. Lepas tu dia ada satu pintu masuk. Pintu masuk dia akan letak turunkan barang dia. Lepas tu bot itu akan keluar balik macam tu. Dia sangat sistematik dia punya bandar. Okay, ini pun Mesopotamia. Okay. Ini dulu-dulu punya, you tengok. Dulu-dulu mereka boleh buat cantik macam ni. Okay. Ini di mana ni ya? Ini ialah zigurat. Mana lagi tempat? Ada banyak kawasan. Helikopter. Ha? Tadi itu ada helikopter. Yalah ini sekarang dia pergi tengok tempat ni. Tempat ni masih ada lagi sekarang. Tapi tak ada orang tinggal. Dia tinggal dia punya tapak sahaja tapi tak ada orang tinggal. Ya, tapi ini adalah pertempatan orang dulu-dulu. Okey, tadi saya nampak satu yang cantik punya di mana? Tengok dia punya bandar macam ni, tengok. Dia ada jalan raya kat dalam. Lepas tu dia punya bangunan building tersusun. Susun aturnya sangat cantik. Ini Babylon. Okay, Taman Bergantung Babylon. Okay, dia punya bandar-bandar macam ni. Sangat cantik dan kemas. Ya, walaupun zaman dulu. Bandar Uruk. Kita tengok tamadun Mesopotamia. Mesopotamia, dia you tengok. Ini ialah tapak dia. Kita tengok dari luar. Okay, ini ialah ada tempat pelabuhan dia. Pelabuhan kapal masuk, turun barang kat sini, lepas tu dia keluar. Okay, dia punya istana, zigurat, tempat sembahyang, lepas tu rumah-rumah di sekitar. Macam ni Mesopotamia. Okay, jadi nanti kamu akan belajar Mesopotamia semua ni. Okay, so ini dia punya susunan. Okay, susun atur bangunan sangat sistematik. Rumahnya ada perigi, ada tandas, ada bilik air. Okay, lepas tu mereka ada sistem peparitan dan pembentungan. Ya, pembentungan itu untuk mereka buang sisa-sisa mereka. Ya, taik-taik semua tu. Okay. Terdapat kemudahan, ada pasar. Ada pasar, ada rumah ibadat, ada kawasan perumahan. Pembinaan kota atau tembok untuk mengelakkan serangan luar. Jadi kamu tengok ya gambar-gambar dulu. Ya, mereka mesti ada tembok. Tembok ini, dia punya tembok. Okay. Supaya kalau musuh datang mereka mesti tutup pintu gerbang kan. Mereka mesti tutup pintu ni. Jadi mereka tak boleh masuk suka hati sebab semua ada tembok. Okay. Jadi ini macam ni lah mereka punya tu ciri-ciri bandar. Jadi kamu kena ingat ciri-ciri bandar ni, kena ingat. Okay. Bandar yang pertama dibina pada tahun 4000 sebelum Masehi. Iaitu Ur dan Uruk. Okay. Ur dan Uruk di Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Memphis di Sungai Nil. Mohenjo-daro di Sungai Indus, Anyang di Sungai Huanghe.
Masih ingatkah yang sungai-sungai ini? Masih ingatkah? Ha? Halo? Halo, Ya. you all buat apa ni? Ya. Hey, kamu buat apa tu? Ada tengah saya cakap tak? Tengah. Ada tengah saya cakap tak? Benar. Dengar ah. Okay, so pandar ini penting ah, kena ingat nama. Okay, ini ciri yang kedua, pembentukan pandar. Okay. Kemudian, orang yang bertamadun itu, dia mesti ada sistem pemerintahan. Okay, sistem pemerintahan contohnya di Malaysia, kita ada agung, kita ada Perdana Menteri. Okay, jadi kesan daripada pembentukan pandar, kalau sudah ada pandar, kerajaan telah dibentuk. Kerajaan mesti dibentuklah, kalau ada pandar mesti ada kerajaan untuk menguruskan pemerintahan di negara kota. Pada peringkat awal, pendeta mengetuai pemerintahan dan kemudiannya diganti oleh raja. Okay. Raja yang memerintah negara kota akan dibantu oleh golongan bangsawan dan pendeta. Sistem undang-undang dibentuk untuk melicinkan dan melancarkan pentadbiran negara. Setiap negara dia mesti ada dia punya pemerintah, mesti ada undang-undang. Okay, so ini sistem pemerintahan. Okay, yang keempat, pengkhususan kerja. Semua tengok gambar ini. Okay, masing-masing ada buat sesuatu. Ya, masing-masing ada dia punya apa tu? Kerja dia. Ini kita panggil pengkhususan kerja. Okay, pengkhususan kerja ini disebabkan oleh jumlah penduduk meningkat dan mewujudkan pengkhususan pekerjaan menawarkan banyak peluang pekerjaan. Contohnya, okay, contohnya macam mana? Okay, pengkhususan kerja contohnya ada orang yang memang hanya membuat kerja-kerja pertanian. Ya, lepas tu ada sekelintir orang mereka akan membuat penternakan. Ya, sekelintir orang mereka akan membuat hasil kerja craft tangan. Okay, sekelintir orang akan buat tembikar macam tu. Ya, mereka macam ada profesionalnya masing-masing. Ya, ini ialah khusus pengkhususan kerja. Ini boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Contohnya dulu mereka sudah ada pengutip cukai. Kalau kerja pengutip cukai dia hanya kutip cukai sajalah. Kalau jurutera dia hanya buat jurutera. Tentera, petani membuat kerja-kerja menanam, pentadbir. Okey. Lepas tu kalau artisan ini dia akan membuat kerja seni-seni lah. Okey, mengukir ke, membuat menembah besi. Besi ini adalah untuk membuat senjata. Okey, senjata dan juga membuat tembikar. Okey, golongan pedagang akan bertukar barang dengan hasil yang dikeluarkan oleh artisan. Contohnya kalau pedagang, dia nak memberi tembikar satu pasu, dia nak memberi pasu. Jadi dia akan tukar dia punya sayur ataupun daging dengan pasu tu. Okey, so ini ialah bertukar barang. Okey, ini pengkhususan kerja. Okey, saya sudah bagi 4 dah. Okey, apa 4 benda tu yang saya sudah